tu wa ishrin. Ishrin tu 20 lah. Bid'an wa ishrin. Jadi artinya lebih daripada 20. Yang demikian itu adalah kerana apabila seseorang itu telah berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian pergi ke masjid yang tiada tujuan lain melainkan untuk mendirikan solat, ia melangkah suatu langkah, maka diangkatkan dengan sebabnya satu darjat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga ia masuk ke masjid. Dia berjalan menuju ke masjid ni, selangkah dapat satu darjat, selangkah lagi tambah lagi satu darjat. Ya, kalau 1000 langkah berapa darjat? 1000 darjat. Dihapuskan pula selangkah satu dosa, selangkah satu dosa, selangkah satu dosa. Nak tahu berapa dosa terhapus? Bilanglah langkah daripada rumah ke masjid ni. Balik kan tinggal motor, jalan kaki, bilang langkah tu. Berapa langkah? Satu langkah satu darjat, satu langkah satu darjat. Ngapa nak tinggal motor tu? Nak bilang langkah tak, mana nak tahu? Kalau nak tahulah, kalau tak nak tahu tak payahlah. Cukuplah dah banyak darjat tu. Jadi tu ya. Berapa, jangan bilang berapa lah. Penat aja. Betul kan, nak datang balik kena berjalan kaki balik. Nak ambil motor tu kan nak biar sini ya. Jadi selangkah satu darjat, selangkah satu darjat. Kalau saya mana nak bilang? Kena tinggal tokak kemari jalan kaki ke kampung lalu bilang dah langkah daripada kampung kemari berapa? Udah tak lalu tu. Tuan Jamil pun jauh juga. Daripada Tampah kemari. Bilang langkahnya berapa? Bukan disuruh itu ya. Walaupun dia naik tokak kira langkah juga. Dia naik bas pun kira langkah juga ya. Dia naik kapal terbang pun kira langkah juga. Ya, satu langkah satu darjat. Dan dihapuskan pula satu dosa. Satu langkah satu dosa dihapuskannya. Ya. Udah itu semayang ni pula lebih daripada 20 darjat. Yang masyhurnya 27 darjat. Siapa semayang berjemaah di masjid ataupun di surau ataupun di tempat lain, maka dia pahala semayang itu berjemaah 27 darjat lebih daripada semayang seorang diri. Itu pahala semayang berjemaah pula tu ya. Selain itu ada fadilat-fadilat yang lain. Ya, kata Nabi, barang siapa mengekalkan semayang berjemaah, dia dapat 5 fadilat. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Yang kedua, dilepaskan daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, dia meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat. Yang kelima, dia masuk syurga tanpa hisab. Ndak ke tak ndak? Tak jawab dia ni. Ndak ke tak ndak? Atas? Tahu apa atas? Kalau ndak, asar kan di mana saya? Sinilah. Maghrib kan di mana? Sini. Isyak kan? Sini. Subuh esok? Di mana yang didirikan jamaah ya? Kalau boleh pula, dia 40 hari 40 malam berjemaah saja ya, tidak terlepas takbiratul ula bersama dengan imam takbir, dia pun takbiratul ihram dia bersama dengan imam. 40 hari 40 malam dia dapat 2 kelepasan. Yang pertama, lepas daripada sifat munafik. Yang kedua, lepas daripada api neraka. Ndak ke tak ndak ni? Pastikan setiap kali sembahyang dia berjemaah 40 hari paling komannya ya. 40 hari 40 malam, 5 waktu sehari semalam. Ya. Itu sebab orang tabligh tu dia keluar 40 hari. Ya. 40 hari itu untuk dapat fadilat inilah. Saya bukan orang tabligh. Tapi benda yang betul itu kita khabar juga ya. Entahlah, saya bukan orang tabligh. Apa minta tapi kita sembahyang juga. Ikut cara mereka tu. Benda yang baik tu kita khabar. Jadi kalau ada anak-anak kita masuk jemaah tabligh, jangan melarang. Kerana itu dia mengajak apa? Ngajak bersemayang berjemaah, ngajak ke masjid. Dia bukan ngajak tengok wayang. Ada pun ada yang datang mari buat ceramah apa? Ajak tengok wayang ada? Ada kan?
Mana ada dia ngajak ke masjid aja. Mari kita keluar 40 hari, mari kita keluar 10 hari. Saya bukan orang tabligh ni, jangan menyalah macam nak saya. Ya. Tapi ajakan mereka tu baik ke tak baik? Baik. Jadi yang benda-benda yang baik-baik tu jangan dilarang. Ya. Jangan jadi kerongge. Tahu kerongge? Kerongge tu kalau dia duduk atas pokok manggis, dia makan ke tak buah manggis tu? Makan ke tak? Tidak. Buah rambutan makannya? Tidak. Buah pelam makannya tak? Tidak. Ya. Tapi coba panjat pokok manggis yang ada buah manggis tu. Kerongge ada atasnya, buah manggis pun ada. Kita panjat nak ngambil manggis. Apa buat dia kerongge tu? Dikokak-kokaknya. Itu kerongge ya. Hari ni ramai tak kerongge? Ramai. Dia udah letak lalu nak keluar sama-sama dengan orang tabligh. Tak dibagi je orang lain. Henti kelek. Itu kerongge tu. Benda yang baik. Dia menghalang benda-benda yang baik. Itu perangai kerongge tu. Lantak lah, marah-marah lah. Mana buatnya? Kalau ada orang tabligh ni, seronok lah dia petang ni. Seronok lah tu. Kerana kita puji dia. Ya. Jadi jangan kita jadi kerongge. Kadang-kadang kita tak boleh buat, kita larang orang lain buat. Biarlah benda yang baik-baik itu biarkan. Lantaklah dia mengajak ke masjid, dia mengajak berdakwah, dia mengajak apa? Baca hadis dan sebagainya. Di sini alhamdulillah lah, lepas asar saya tengok ada apa? Ada baca hadis. Jadi alhamdulillah tu. Benda baik. Ini khutbah ya. Yang demikian itu adalah kerana apabila seorang itu telah berwuduk, mula-mula ambil wuduk dulu dan menyempurnakan wuduknya. Wuduk tu biar sempurna elok-elok. Kalau basuh muka, biar seluruh muka tu kena lebihkan sikit tak apa ya. Kalau basuh tangan begitu, biar lebihkan sikit hak siku tak apa, atas hak siku lagi ya. Hak lengan, kaki begitu ke atas sikit daripada daripada buku lali tu, dilebihkan sikit. Kemudian ada doa-doanya, basuh muka ada doanya, basuh tangan ada doanya, sapu kepala ada doanya. Diperbaiki wuduk tu. Jangan sedar-sedar dah masuk kaki je. Ada yang begitu sudah dah habis kaki wuduk, kepala dah basuh ke tak kata. Itu tak ada berhati-hati dalam mengambil wuduk tu. Kena betul-betul. Kena kita sungguh-sungguh membaiki wuduk kita tu. Kalau ini boleh dia buat, kemudian pergi ke masjid yang tiada tujuan. Kita pergi masjid apa tujuan? Tak ada lain tujuannya melainkan nak mendirikan sembahyang secara berjamaah. Itu saja tujuannya. Melainkan untuk mendirikan solat. Macam tuan-tuan petang ni tengah hari ni tadi puan-puan mobil tu. Mereka datang masjid semata-mata kerana nak sembahyang. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan-puan datang kerana nak hadir dalam majlis ilmu. Lagi besar fadilatnya. Itu jaminan Nabi tu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, saja datang kerana nak menuntut ilmu, bukan kerana nak mencari salah ni, tak ada. Dia nak menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah sehingga dia balik ke rumahnya. Hatta yarji', sehingga dia balik. Kalau dalam keadaan ini dia mati, mana tahu kan ya? Tengah ngaji kena stroke, mati. Macam mati dia di jalan Allah. Artinya apa? Mati jalan Allah tu apa? Syahid lah. Itu sebab kita biasa selalu menghadiri majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mati dalam majlis ilmu itu. Mati yang baik, husnul khatimah. Jangan mati dalam keadaan maksiat. Jangan mati dalam keadaan kufur. Jangan mati dalam keadaan tidak Islam. Kerana Allah bagi amaran dulu, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sehingga kamu benar-benar Islam. Aqidahnya Islam, ibadahnya Islam, ekonominya Islam, akhlaknya Islam, pakaiannya Islam, kenduri kendaranya Islam, nikah kahwinnya Islam, masyarakatnya Islam, keluarganya Islam. Sudah semua sekali Islam, baru nak mati pun matilah. Tapi kalau ada lah dalam hidup kita ni ciri-ciri yang tidak Islam, jangan mati dulu.
Bermakna kita minta dengan Tuhan supaya memberi kesempatan bagi kita untuk berubah kepada cara hidup Islam dalam segenap bidang kehidupan. Ya. Lagi apa? Tidak ada tujuan lain melainkan nak mendirikan solat. Ia melangkah suatu langkah maka diangkat dengan sebabnya satu darjat. Dengan sebab dia pergi masjid tadi, dia diangkat satu darjat dan dihapus daripadanya satu dosa hingga ia masuk masjid. Sampai dia masuk dalam masjid, ia dianggap berada di jalan solat, di dalam solat macam dia semayang walaupun tak semayang, ya. Selama ia menunggu solat. Masa nunggu tadi, tuan-tuan ni dianggap sebagai sedang melakukan solat, ya, seolah-olah sedang berzikir. Dan malaikat berdoa. Bukan itu saja, malaikat mendoakan bagi dia kepada orang itu selama ia berada di tempat solatnya. Apa doanya? Ya Tuhanku, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah kepadanya. Didoakan demikian selama ia tidak menyakiti orang lain dan selama tidak berhadas di tempat itu. Itu kerja malaikat, mendoakan bagi pihak orang-orang yang berada di dalam masjid kerana nak mendirikan solat. Ini tajuk kita ni, hubungan malaikat dengan manusia, hubungan malaikat dengan alam. Kita ni alam lah, ya, manusia ni alam lah. Ada di antara malaikat tu dengan manusia, kerjanya apa? Mendoakan manusia yang melakukan kebaikan. Kita nak datang ke masjid ni, didoakannya. Kita berada dalam majlis ilmu ni, didoakannya, ya. Tuan-tuan, kalau ada lah nampak pandangan tembus, kita akan nampak malaikat tu bersusun-susun dia, mengembangkan sayapnya, melindungi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu ni. Susun sampai ke mana susunan sayap malaikat tu? Sampai ke langit tahu. Tapi pun tak nampak. Tapi kalau nampak pensan pun, ya, ini tak nampak. Tapi itulah dia yang berlaku, kata Nabi waktu itu, ya. Jadi bertuahlah kita berada dalam majlis-majlis zikrullah seperti ini, ya, seperti kita berada kejap ni. Majlis ini dipanggil majlis zikrullah, majlis mengingati Allah. Juga disebut oleh Nabi seperti taman-taman syurga di dunia. Kata Nabi, kalau kamu lalu pada taman-taman syurga di dunia, kamu petiklah buah-buahannya. Petik buah-buahan yang berada di taman syurga tu. Tanya sahabat, apa itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Jawab sahabat, itulah dia majlis-majlis himpunan orang yang sedang berzikir. Himpunan orang yang berzikir. Maknanya kita ni berzikir lah ni, walaupun tak disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita ingat Allah dah sekarang ni. Majlis zikir lah ni. Tanya lagi sahabat, ya Rasulullah, ada seorang tu kebetulan aja dia berada dalam masjid tu mendengar, padahal dia bukan tujuan dia rumah nak dengar pun. Dia lalu tengok ada orang berzikir macam tu, ada orang hadir majlis ilmu, dia pun singgah dengar. Apa kata Nabi? Orang macam itu pun dapat juga fadilatnya, walaupun dia bukan sengaja dari rumah nak datang mendengar, tapi bila dia jumpa dia dengar. Dia hayati majlis itu. Dia pun dapat sama. Apa yang dapat? Macam tadi dah, selangkah dia berjalan ditinggikan satu darjat, dihapuskan satu dosa. Selangkah satu, selangkah satu, selangkah satu. Padahal dia bukan tujuan tadi nak solat, nak berzikir, tak ada. Tapi dapat juga fadilat. Begitulah murahnya Allah Taala dengan hamba-hambanya. Itu dia. Itu satu. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu yata'aqabuna malaikatum bil-laili wal malaikatum bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa fi salatil asri thumma ya'ruju ilaihi allazi nabatu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu kaifa taraktum ibadi faqalu taraknahum yusalluna wa atainahum yusallun. Para malaikat bergilir ganti. Malaikat tu dia bergilir, bukan dia aja menjaga manusia ni dah. Dia bergilir. Pagi lain, petang lain, malam lain, siang lain.
Para malaikat bergilir ganti dalam bertugas mengawal manusia. Ada malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Ada jaga kita waktu malam, ada menjaga kita waktu siang. Mereka berhimpun di waktu solat subuh. Ya, dia ada tukar shift tau. Shiftnya bila? Tahu ke shift? Allah tak tahu shift. Kalau macam dia jaga dia, ada jaga siang, ada jaga malam. Pertukaran itu namanya shift. Ya. Kau punya tempat berhimpun nama itu waktu subuh. Mereka berhimpun di waktu solat subuh dan solat asar. Lepas asar kan dia datang lagi. Lepas itu dia berpisah, lepas itu datang lagi. Subuh dan asar dia datang. Kemudian malaikat yang mengawal di waktu malam naik ke langit. Yang mengawal di waktu malam naik ke langit. Kerana dia nak bertugas tu. Lalu Allah menanya mereka. Sedang Allah lebih mengetahui. Allah tahu, tanya juga. Bagaimanakah hamba-Ku waktu kamu meninggalkan mereka? Allah tahu, kita tahu. Tahu, tapi tanya juga. Dalam banyak kejadian-kejadian yang digambar kepada kita itu. Allah tahu, tapi tanya juga. Di antaranya apa? Orang dalam neraka Saqar tu. Allah tanya, Ma salakakum fi Saqar? Allah. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Sedangkan Allah tahu. Qalu, apa kata qalu? Mati. Qalu apa katanya? Berkata mereka itu. Cuma dapat orang Melayu je bila dengan qalu tu. Kita mati lah tu ya. Qalu, berkata mereka itu, lam naku minal musallin. Kami ni tidak terdiri daripada orang-orang yang mendirikan semayang. Itu sebab kami masuk dalam neraka Saqar. Ya, orang neraka Saqar tu ngabur kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan tahu. Banyak kisah-kisah dalam Quran, dalam hadis orang itu. Allah tahu tapi tanya juga. Ini salah satu daripadanya. Ini pun apa itu juga. Naik malaikat dan bertanya, apa kamu tinggalkan, apa sedang mereka lakukan semasa kamu meninggalkan mereka? Kata malaikat nanya kepada malaikat. Kata Allah tanya kepada malaikat. Apa yang mereka buat, hamba-hamba aku buat ketika kamu tinggalkan mereka? Apa jawab malaikat? Kemudian malaikat yang mengawal di waktu malam naik ke langit, lalu Allah menanya mereka, sedangkan Allah lebih mengetahui. Bagaimanakah hamba-Ku waktu kamu meninggalkan mereka? Dia tengah buat apa? Apa jawab malaikat? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam hal mereka sedang melakukan solat subuh. Kami tinggalkan mereka tengah melakukan solat subuh. Kerana mereka mengawal waktu malam ni. Lepas itu malaikat lain yang jaga ya. Kemudian dan kami datang kepada mereka bila sampai giliran kami nak buat waktu malam tu, datang waktu asar kan. Dan kami jumpa mereka, datang kepada mereka dalam keadaan mereka sedang melakukan solat asar. Dia shift malam. Bila dia datang waktu subuh, kemudian dia tinggalkan mereka waktu subuh, bila asar datang pula balik. Dia tengok tengah sembahyang juga. Jadi dia tinggalkan hamba-hamba Allah ni tengah sembahyang, dia datang pun tengok mereka juga tengah sembahyang. Jadi maknanya hamba-hamba Allah yang ni tu kerja ni tak ada sembahyang. Itu laporan malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dilaporkan kita ni sembahyang aja. Sebab itu kita jangan melakukan waktu asar, waktu subuh ni jangan melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Taala. Jangan tinggal sembahyang subuh, jangan tinggal sembahyang asar. Yang lain tak apa tinggal. Tak boleh juga ya, lebih-lebih lagi subuh dan asar. Kerana ini dua waktu yang sangat besar pahalanya bagi mereka yang mahu melakukan solat ya. Itu hubungan malaikat dengan hamba-hamba Allah. Dia datang pun tengok mereka tengah sembahyang, dia tinggalkan pun mereka tengah sembahyang. Artinya laporan tu baik ke laporan tak baik? Laporan baik ke laporan jahat? Laporan baik lah tu, kita hendak laporan yang baik ya. Sentiasa sembahyang aja ya. Baik. Kemudian apa lagi tugas malaikat? Mengenai penyertaan para malaikat dalam majlis zikir. Ini saya kata ni ya, majlis zikir ni, majlis mengingati Allah. Macam-macam lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, majlis zikir yang paling tinggi darjatnya ialah majlis ilmu.
Ya, majlis zikir banyak. Tahlil pun zikir juga. Selawat Nabi pun zikir juga. Doa pun zikir juga. Mensucikan Allah tu zikir juga. Subhanallah, subhanallah, zikir tu. Memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, zikir juga. Ya, membesarkan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, itu zikir belaka tu. Tapi majlis zikir yang paling tinggi nilainya di sisi Allah ialah majlis ilmu. Ini yang paling tinggi, ya. Ini nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah majlis ilmu. Jadi mengenai majlis zikir pula, apa sabda Nabi? Innallaha malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla zikri fa idza wajidu qauman yazkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum qala fayajifuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya qala fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi qala yaqulu yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak qala fayaqulu hal ra'awni qala fayaqulun la wallahi ma ra'auka qala yaqulu law ra'auka kanu ashadda laka tamjidu wa aksara laka laka tasbiha qala fayaqulu fama yas'aluni qala yaqulun yas'alunal jannah qala yaqulu hal ra'auha qala fayaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha qala fayaqulun law annahum wa ra'auha kanu ashadda alaihim khirsan wa ashadda laha tam'an wa a'zama laha waghbatan qala famimma yata'awwazu wa ta'awwazuna qala yaquluna minan nar qala yaqulu wa hal ra'auha qala yaqulun la wallahu ya rabbi ma ra'auha qala yaquluna fa kaifa law ra'auha qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafah qala fayaqulu ashhidukum anni qad ghafartu lahum qala yaqulu malakum minal malaika fihim fulanun wa laysa minhum innama jaa li hajatin qala humul jalasa ula yasqa jalisuhum la yasqa jalisuhum. Ini yang saya cerita yang tadi ni ya. Ini rupanya yang ini hadisnya. Sesungguhnya bagi Allah beberapa malaikat, banyak malaikat, tidak terbilang di kita, banyak penuh malaikat. Mereka bertebaran di jalan raya, mencari-cari. Saya nak lalu tadi, banyak penuh malaikat mencari-cari. Mana ada majlis ilmu? Rupanya ada dalam Masjid Terolak Selatan. Malaikat tu jalan mencari. Mana ada majlis ilmu? Mana ada orang berkumpul berzikir dengan Allah Taala ya? Berjalan-jalan, bertebaran di jalan raya, mencari orang yang berzikir, yang mengingati Allah. Apabila bertemu mereka dengan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, berzikir itu apa? Mengingati Allah. Tak kira lah sebut apa-apa asalkan berzikir. Ya. Tapi nak sebut nama Allah, bukan zikir lain ya. Bukan nyanyi biasa gitu je nak sebut nama Allah. Ya. Bertemu dengan satu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka menyeru, marilah memenuhi hajat kamu. Semua datang berkumpul-kumpul, berpusu-pusu keliling kita ni. Penuh rapat-rapat ya, bertolak-tolak tu. Masing-masing nak mendengar orang berzikir dengan Allah Taala. Seronok penuh.
Mereka menyeru, marilah memenuhi hajat kamu. Para malaikat pun mengelilingi majlis itu dengan sayap mereka hingga kepada langit dunia. Sampai ke langit tu sayap satu bersusun sayap malaikat itu melindungi orang yang berzikir tu. Kemudian Allah menanya malaikat, padahal Allah lebih mengetahui, apakah hamba-hambaku berkata, apa yang dizikir mereka tu, dia berkata apa? Sedangkan Allah dengar ke tak? Tuan-tuan, Allah dengar ke tak dengar? Atas tanya juga. Memang itu saya kata tadi ya. Allah tahu tapi tanya juga. Allah tu sifatnya maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, tapi tanya juga. Itu dia ya. Apa sedang mereka katakan? Apakah hamba-hambaku berkata? Apa kata Tuan Jamil tu? Apa kata tu imam tu? Apa kata Tuan Haji? Apa saya tak tahu nama, kalau tahu senang nyebutnya. Dia tengah berkata apa? Ya. Jawab malaikat, mereka mengucap tasbih, tahmid dan takbir. Ya. Mereka mengucap tasbih. Tasbih apa? Tasbih itu kan? Apa? Subhanallah, subhanallah. Kita lepas sembahyang tadi ada tak baca subhanallah? Ada, itu namanya tasbih. Subhanallah. Tapi sebut betul-betul. Jangan subhanallah. Apa benda ni subhanallah? Subhanallah. Lahan pun tak apa, laju pun boleh, tapi nak sebut betul-betul. Subhanallah. Betul? Tahmid apa? Alhamdulillah. Tapi betul-betul lah Alhamdulillah. Jangan hamlah. Apa bendanya entah. Sini tak ada, itu jangan menyalah mata dengan saya. Sini dah, sini betul-betul ya. Alhamdulillah ya. Dan juga takbir apa? Kalau tak tahu takbir. Tak tahu melampau benar ya. Apa dia? Allahu akbar ya. Jangan Allahu akbar. Dia bukan kolah-kolah kaf tu. Allahu keluangin aja. Akbar. Ya, Allahu akbar. Jangan Allahu akbar begini. Apa alif kaf di atas alif kaf di atas ek. Tu kan? Ya. Sebut betul-betul Allahu akbar. Biar betul-betul barulah dia pahala. Kalau tidak penat rugi suara, rugi apa, penat mulut saja. Ya. Kalau tak betul sebutnya. Kemudian mereka menyebut tasbih, tahmid dan takbir. Kemudian Allah tanya lagi. Tuhan bertanya, apakah mereka melihat aku? Dia memuji aku tu, mensucikan aku tu, mengagungkan aku tu, dan ada nengok aku ke? Kata Tuhan tanya malaikat. Jawab malaikat, demi Allah mereka tidak melihat kamu. Tadi kita sebut tasbih tu, ada nengok Allah tak? Nampak Allah tak? Tak nampak. Mereka memuji Allah. Kita muji Allah tadi, Alhamdulillah. Siapa ada nengok Allah angkat tangan? Atau tak dapat puji juga kenapa? Tak ada, kata dia malaikat. Mereka tak nengok pun. Dia mereka mengagungkan aku. Allahu akbar, tak nampak pun. Demi Allah mereka tidak melihat kamu, kata malaikat. Tuhan tanya lagi, bagaimana keadaan mereka kalau mereka melihat aku? Kalau betul-betul ada nampak Allah, berseri-seri muka kita ya. Allah dah sebut apa tu? Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri. Bercahaya muka kita esok. Muka kita ke muka damai ni? Lagi, muka kita ke muka damai? Muka kita lah. Siapa rasa tak merasa, tak merasa dah tu. Kita mesti ada harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muka kita esok berseri-seri melihat wajah Allah nanti. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Muka-muka mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka dapat meneliti,
menelik dengan sempurna. Demi Allah mereka tidak melihat kamu. Bagaimana keadaan mereka kalau mereka melihat aku? Kalau mereka melihat engkau ya Allah, tentulah mereka bertambah banyak beribadah dan bersungguh-sungguh memujimu dan banyak bertasbih kepadamu. Kalau nampak Allah, penuh masjid ni, ya. Ni tak ramai ni. Pasal itu belum nampak Allah lagi. Kalau betul-betul nampak Allah macam tak muat masjid ni, penuh apa namanya? Itu sebab kata Tuan Guru, kalau Islam nak bangun, kalau nak Islam itu kuat, kita mesti semayang waktu tu menyamai macam semayang jemaat. Baru Islam itu nampak kuat. Semayang waktu tu serupa, ramai je datang macam semayang jemaat. Macam tu, baru nampak Islam tu kuat. Tapi kalau setakat 50 orang aja, sedangkan penduduknya ada 600 orang, 1000 orang, itu tak nampak kekuatannya. Lebih-lebih lagi setengah tempat tu ada Tok Imam dengan Tok Bilal je, lagi teruk. Jadi itu dia. Kalau nampak mereka tetap akan bertasbih, tetap akan memuji kamu, tetap akan membesarkan kamu. Tuhan bertanya lagi, apakah mereka meminta kepada aku? Dia bila berdoa tu apa yang minta? Apa yang minta? Kita minta kepada Allah. Jawab malaikat, mereka meminta syurga. Ada yang minta syurga? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yang bisalam wa adkhilnal jannata darussalam, ya. Masuklah kami ke dalam syurga yang bernama Darussalam. Lagi apa doanya? Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, matikanlah kami dalam keadaan beriman, himpunkanlah kami di kalangan orang-orang beriman, dan masukkanlah kami dalam syurga dengan iman. Itu doa tu, ya. Itu kita minta syurga. Dan minta apa? Tuhan bertanya, apakah mereka pernah melihat syurga? Dan ada akan tengok syurga, kata Tuhan. Nanya kepada malaikat. Apa jawab malaikat? Tidak. Demi Allah mereka tidak pernah melihatnya. Tak pernah dema tu tengok syurga. Tapi minta juga. Tengok tak pernah tapi minta. Tapi tanya Tuhan lagi, bagaimana jika mereka melihat syurga? Macam mana? Kalau kita nampak syurga lah macam. Tengok apa jawab malaikat. Jika mereka melihat syurga, tentulah mereka bertambah tamak dan memintanya dengan penuh kegemaran. Itu kalau kita nampak syurga lah. Sebenarnya bagi kita ni, insya-Allah kita akan diperlihatkan syurga sebelum kita mati. Fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Allah beri kita ni pandangan tembus dan kita akan nampak tempat kita di akhirat. Kalau syurga, dia syurga. Kalau neraka, nampak neraka. Itu sebab kalau kita menjadi ahli syurga, nak mati tu senyum aja, nampak syurga tu, nampak mahligai-mahligainya, nampak makanannya, nampak pakaiannya, nampak kenderaannya, nampak apa lagi? Keluarganya, dan nampak apa? Nampak apa, tuan-tuan? Nak tanya tuan-tuan aja, perempuan tak? Nampak apa? Lagi, nampak apa? Bila nampak bidadari, punyalah gairah, ya. Itu sebab kita tengok dalam internet. Ada ke pernah tengok? Dari mana ada ke internet sini ni? Tengok gambar mereka yang mati syahid tu, dibunuh orang Yahudi tu, ya, yang mati dibunuh oleh orang Yahudi, tahu? Nyongin aja, mati tu nyongin, tahu nyongin? Nampak gigi macam seronok benar rupanya. Pasal apa? Sebelum mati tu dinampakkan tempat dia di syurga. Kerana dia syahid, dia jamin syurga. Itu yang nyongin, dia berseri wajahnya bila dia, walaupun dia dah mati. Tapi kalau nampak neraka macam, tuan-tuan, ya. Pasal dia nak mati tu, dia kalau ahli syurga nampak syurga, kalau ahli neraka nampak neraka. Kalau dia nampak neraka macam mana? Itu yang mengelupur, terbeliak biji mata, terjulur lidah dan sebagainya tu. Kerana dia nampak malaikat. Mana rupa malaikat dalam neraka? Manis-manis aja, lembut-lembut je. Mana rupa malaikat dalam neraka?
alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallah ma amarahum, kata Allah dalam surah At-Tahrim, ya. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang garang-garang, ya, yang keras-keras, ya. Mereka tak reti nak derhaka dengan Allah. Dengan apa saja yang diperintah oleh Allah, mereka tak reti nak derhaka. Allah suruh bedal, apa buat dama? Bedal. Allah suruh balun, apa buat dama? Balun. Allah suruh pelupuh, apa buat dama? Pelupuh. Dia memang bukan ada reti nak kesian-kesian, ya. Itu malaikat yang dalam syurga. Nampak dia tu malaikat tu. Dengan api yang menyala-nyala, dengan cemeti yang merah menyala, yang besar, yang panjang dan sebagainya. Nampak dia ular-ular yang mematuk-matuk. Ular tu tahu, dari kepala ke ekor berapa panjang ni? Dari kepala ke ekor sebulan perjalanan panjangnya. Siapa lalu nahan yang kat tangan? Ya, kala pun berapa itu? Dari kepala ke ekor tu sebulan perjalanan. Itulah yang menggigit-gigit, menyengat-nyengat. Itu dalam neraka, ya. Jadi dia nampak dua-dua tu. Orang ahli neraka nampak neraka, orang ahli syurga nampak syurga. Jadi ni kata Tuhan tanya, macam mana kalau mereka betul-betul dapat nampak syurga? Jadi tentulah mereka akan bertambah tamak hendakkan syurga tu, ya. Memintanya dengan penuh kegemaran, ya. Lagi Allah tanya, dari apakah mereka meminta perlindungan? Mereka minta lindung dengan apa? Untuk apa? Nak minta lindung dari apa? Jawab malaikat, daripada api neraka. Tadi ada tak kita minta lindung daripada api neraka? Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi? Wa fil akhirati hasanah. Lagi ujungnya? Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Kalau saya 3 kali sebut tu. Bukan saya nyuruh tuan-tuan sebut 3 kali ni. Ya. Saya punya style lah, ya. Itu all up to me lah. Ya. Wa qina azaban nar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Pasal apa? Agaknya. Ya, pasal neraka tu tempat yang dahsyat, yang kita tak mampu nak nak menahannya. Tak mampu kita nak menahan api neraka tu. Apinya 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Itu api neraka. Ya, Allah hidupkan api neraka tu selama 3000 tahun. 1000 tahun warna merah, 1000 tahun warna putih, 1000 tahun warna hitam. Sekarang ni hitam api neraka, tahu? Itu dia. Yang kita yang kita rasa boleh bergurau dengan neraka tu, ya. Sebut neraka boleh. Itu aku lah tu, kata. Ada orang betul. Lantak leh, kata, kau mai pergilah masuk syurga. Kata dia, aku sampai masuk neraka. Ingat sedap benar neraka dia. Ya. Agaknya neraka ni macam masjid kan? Ada kapet dia. Dalam neraka betul kan? Boleh duduk macam tuan-tuan perempuan duduk nak kan? Mana-mana macam mana duduk dalam neraka? Tak usahkan duduk, berdiri pun tak boleh. Dikacak kaki tangan ngelejat, terlompat. Kacak pula kaki kiri, terlompat. Kacak balik kaki kanan, terlompat balik. Kaki kiri terlompat balik. Itulah kerjanya, terlompat, lompat, terlompat, lompat, terlompat, lompat. Ngapa terlompat? Ngapa terlompat? Panah. Ya. Itu yang kita tengok dalam TV tu, terlompat, lompat, terlompat, lompat. Itu berlatih masuk neraka lah tu. Jangan tak sedar. Tapi dalam dunia ni dia seronok. That's the way I like it, katanya. Itulah cara yang aku suka, katanya. Dalam neraka terlompat-lompat tu suka, katanya. Itu dalam dunia. Besok jerit pekik tau. Aduh, katanya. Itu orang Melayu lah. Aduh. Kalau orang India macam mana? Ayoyo. Kalau orang Cina macam mana? Ayah. Kalau orang putih macam mana? Kalau orang putih macam mana? Oh my god. Gagak ni lah, mana saya tahu, ya. Mudah-mudahan kita janganlah masuk pula, ya. Jerit Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ujung na'mal solihan lagi. Inna muqinun. Tiap minggu baca tu imam, ya. Wahai Tuhan kami,
kami udah lihat, kami udah dengar jerit pekik, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa? Nak beramal dengan amal yang soleh. Inna muqinun, sekarang ni kami udah yakin benar ya Allah. Punya menyesalnya, udah masuk dalam neraka tu. Jadi itu yang dia minta tu, jauhi daripada api neraka, ya. Tanya Tuhan. Tuhan bertanya, adakah mereka pernah nampak api neraka? Jawabnya apa? Tidak, demi Allah mereka tidak pernah nampak api neraka. Tanya Tuhan lagi, bagaimana kalau mereka nampak api neraka? Macam mana kalau betul-betul dia nampak api neraka? Apa jawab malaikat? Jika mereka nampak neraka, nescaya mereka bertambah usaha melarikan diri dan bertambah takut kepadanya. Ginari ngapa tak berapa takut? Mengapa tak berapa takut dengan neraka? Pasal tak nampak. Itu yang lalu lagi tengok WWE Smackdown. Tengok orang pakai spender. Lalu lagi tengok sokan apa? Sokan apa yang selalu tengok ni? Dia memang tak pernah tengok ke? Apa yang selalu tengok? Sokan apa? Sokan berenang. Ada gambar dari bawah air tu nampak dari bawah, ya? Dia memang pakai sokan berenang tu pakai jubah ke? Apa? Itu yang seronok tu. Pasal apa? Ingatnya neraka tu tak ada apa-apa, ya? Boleh tahan lah katanya. Itu yang bila malam tengok apa? Tengok Akademi Fantasia. Tengok apa? Tengok Manchester United lawan Liverpool. Ingat dia tak ada apa-apa tu. Dia main bola tu pakai jubah ke? Pakai apa? Pakai seluar pendek, nampak peha, nampak lutut dan sebagainya. Ya? Pasal apa? Pasal tak nampak neraka. Coba kalau nampak. Kalau betul-betul nampak. Tak berani melakukan walaupun dosa yang kecil. Sikit pun tak berani. Jika mereka nampak neraka, nescaya mereka bertambah usaha melarikan diri dan bertambah takut kepadanya. Kata Tuhan pula apa? Aku bersaksi di hadapan kamu bahawa aku telah ampunkan dosa mereka. Allah dah berjanji, aku saksi, kamu jadi saksi wahai malaikat aku, bahawa aku telah ampunkan dosa-dosa mereka. Dosa kita kejap ni diampun Tuhan tak? One more time, kejap ni diampun Tuhan tak dosa kita? Diampun. Mudah-mudahan memang iya, Allah janji apa tu, ya? Diampun ke dosa kita. Kalau nak minta ampun lah. Kalau tak nak minta ampun, lantak lebih aku masuk neraka. Tak ada kena ampun, ya? Jadi Allah janji kepada malaikat ni, tengah berdialog ni antara malaikat dengan Tuhan ni, tengah berdialog ni. Ya, aku berjanji akan menghapuskan dosa-dosa mereka, kata Allah, ya. Salah seorang daripada malaikat berkata, di antara mereka ada seorang yang bukan daripada golongan mereka. Dia datang daripada Selim Riba, nak singgah semayang. Contoh aja lah, ya. Dia datang dari Selim Riba, nak singgah semayang kejap. Dengar ada orang ngaji, dia berhenti. Dengar pula. Bukan daripada golongan mereka. Ia datang hanya kerana sesuatu hajat. Ataupun dia nak pergi ziarah rumah kawan dia di Tolak Selatan ni. Singgah masjid kejap. Lepas semayang, dia dengar orang ngaji pula. Orang macam mana? Mereka semua adalah sekumpulan. Apa dia sekumpulan? Dia dalam satu geng, satu kumpulan. Artinya kumpulan orang yang berzikir. Dapat tak mereka itu fadilatnya? Dapat fadilatnya. Apa fadilatnya tadi? Selangkah berjalan, apa? Dapat satu pangkat. Lagi dihapuskan satu dosa. Selangkah satu dosa. Selangkah satu dosa dihapuskan. Selangkah satu darjat. Selangkah satu darjat dapat pula. Dapat pun dapat, yang ada dosa pun dihapuskan. Itu fadilatnya, ya. Ia datang hanya kerana sesuatu hajat. Mereka semua adalah sekumpulan, kata Allah, ya. Tidak celaka sesiapa yang bersama-sama dengan mereka. Artinya dijamin bahawa mereka ni tidak akan celaka, tidak akan kena seksa. Mereka akan beruntung. Mereka tu agak bertuah yang hadir dalam majlis ini, ya. Kita ni petang ni bertuah lah tu ada dalam majlis ilmu, majlis zikir. Ya, udahlah dapat semayang berjemaah. Semayang berjemaah 27 kali ganda. Orang lain dapat 4 rakaat, kita dapat berapa rakaat? Berapa rakaat? 27 kali 4 berapa? Ya Allah, tak tahu ngira ke?
27 kali 4 berapa? Ha? Ha. 68. Ha, Zuhur 68, Asar sekarang 68, itu dah. Isyak sekarang 68. Ya, subuh esok orang lain dapat 20, kita dapat berapa? 54. Dia berkira 68, 68, orang maghrib kan kali ketiga. Ya, isyak kan kali 4 lagi. Dan sebagainya. Itulah fadilat sembahyang berjemaah. Sudah dapat jemaah. Dapat pula pahala iktikaf. Ada niat iktikaf dah. Siapa belum niat iktikaf, niat sekarang. Ya, sahaja aku iktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala iktikaf lagi. Datang awal tadi, saya tak ada datang awal, datang lambat. Orang yang datang awal tadi dapat pahala jawab azan. Ya. Dapat pahala sembahyang sunat qabliyah. Saya qabliyah tak dapat, ba'diyah saja dapat. Datang-datang orang dah bari. Kerana saya start lambat sikit daripada kampung tu. 12.30 baru start. Bukan 12.30 pun, 12.40. Laju mak tu. Tapi orang tu yang bawa laju. Betul tak? Tokarnya laju, drivernya tak laju. Itu dia. Tuan-tuan dah dapat pahala sembahyang qabliyah pula. Kita dah baca Hidayatul Salikin, ada tak? Ada tak? Pahala sembahyang qabliyah tu. Ya. Kemudian duduk iktikaf pula lagi, lepas wirid tu, wirid pula tadi, sebut pula tasbih, sebut pula tahmid, sebut pula apa? Takbir. Kemudian hadir pula dalam majlis ilmu. Punyalah hebat pahalanya. Tapi janganlah seronok benar pula lepas ni, ya. Janganlah ngigau pula aku kalau mati esok syurga mana, agaknya jangan, ya. Kerana kita kalau masuk syurga pun bukan kerana pahala yang kita perolehi. Kita kalau masuk syurga pun kerana apa? Kerana rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati kehidupan kita, Allah bagi kita rahmat, ya. Dan dengan itu dapat kita keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ngapa panjang mana tu? Udahlah tu. Kita sambung lagi bulan depan insya-Allah, ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Salah silap saya minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita